Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita sambung topik di kata 4 bab 4 kepada jumlah keluaran. Okey, yang ni untuk pengiraan. Okey, nak kira jumlah keluaran. Okey, awak kena hafal formula. Keluaran purata darab dengan kuantiti input berubah. Itu kena hafal formula. Okey, ini pun sama. Keluaran purata. Okey, jumlah keluaran bagi kuantiti input berubah. Kena hafal formula. Keluaran marginal ataupun keluaran sud. Perubahan jumlah keluaran bagi perubahan input berubah. Input berubah tu ialah buruh jadi untuk yang tu kena hafal formula. Selanjutnya kita bagi pada kos pengeluaran. Okey, kos pengeluaran jangka pendek dia ada kos tetap dan kos berubah. Kalau jangka pendek, kos tetap ada, kos berubah pun ada. Tapi kalau jangka panjang, hanya kos berubah je yang terlibat. Okey, kos tetap, okey, sebelum tu kena tahu dulu kos tetap. Kos tetap ialah yang mana contohnya sewa. Kos yang mana kalau kita tak berniaga waktu hari tu pun kita tetap kena bayar. Jadi kos tetap. Kos berubah contohnya awak berniaga, contohnya pisang goreng. Kos berubah ialah contohnya seperti tepung, minyak. Okey, itu kos berubah. Kos berubah ni kos yang mungkin hari ni kita guna banyak ni, esok mungkin lebih lagi ataupun kurang lagi. Macam tu. Okey, kos berubah kalau tak berniaga hari tu kita tak keluar langsung. Tapi kos tetap kena bayar. Contoh macam sewa. Ni ada perbezaan dia, kos tetap dan kos berubah. Ni contoh macam cikgu bagi tadi. Okey, formula dia boleh tengok kat sini rumus. Rumus ni kena hafal. Okey, pengiraan kos pengeluaran. Okey, yang tadi keluaran keluaran semula jumlah keluaran, yang ni berkaitan dengan kos pula. Kos berubah purata ada formula dia, kos berubah bagi jumlah keluaran. Jumlah kos. Okey. Kos tetap tambah kos berubah. Kos purata. Jumlah kos bahagi jumlah output. Kos marginal ataupun kos sud, perubahan dalam jumlah kos bagi perubahan dalam jumlah output. Kos marginal ataupun formula dia lagi satu ni, perubahan dalam kos berubah bagi perubahan dalam jumlah output. Okey, tu dia punya formula. Okey, tajuk ni kena ingat formula. Okey, untuk hubungan ni kena berdasarkan sini. Okey, maksudnya hubungan antara jumlah output katakan jumlah kos. So kena tengok jumlah output sebaris dengan yang ni dengan jumlah jumlah output dengan jumlah kos. So awak tengok dua ni je lah. Awak tengok kalau ni makin meningkat jumlah output ni, yang jumlah kos macam mana? Makin meningkat ke makin menurun? Yang tu sebenarnya dia nak cerita kalau awak baca kat sini. Samalah dengan yang lain, awak tengok Okay, awak boleh baca kat situ. Maksudnya hubungan tu kena tengok jadual, baru boleh faham. Okay, kena tengok. Okay, kalau contohnya jumlah output makin meningkat, adakah jumlah kos makin menurun atau meningkat? Kena tengok kat situ. Okey, kita pergi pada konsep hasil dan untung. Okey, nak dapat jumlah hasil, harga darab kuantiti jualan. Okey, tajuk ni semua pengiraan. Untung pula nak kira jumlah hasil tolak jumlah kos. Tapi dia ada dua jenis untung. Satu lagi untung ekonomi. Jumlah hasil tolak dengan kos eksplisit tambah kos implisit. Okey, awak kena tahulah apa eksplisit dengan implisit. Okey, kos implisit merupakan kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran. Okey, kalau kos eksplisit, kos yang dibayar dengan nyata oleh firma tersebut dalam proses pengeluaran. Contoh bayaran upah buruh, kos bahan mentah. Okey, kos yang kita nampak, implisit ni tak nampak. Yang kita terpaksa kita lepaskan. Okey. Yang tu.
kena tengok soalan baru awak boleh faham buat. Kalau sekadar teori ni mungkin awak kurang jelas, okay, nanti cikgu bagi soalan. Sebenarnya, okay, kalau tengok sini tahap pengeluaran paling cekap. Kena tengok ni. Ini berdasarkan awak punya tadi hubungan antara setiap jumlah kos dengan semualah yang tadi tu, kos tetap, kos berubah. Okay, berdasarkan jadual tadi sebenarnya. Ni. Ini dia tunjuk. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini tahap 2 itu tinggal. Okay. So, semua penerangan ni berkaitan dengan jadual. Kena tengok jadual baru boleh tengok penerangan dan akan faham. Okay. Seterusnya, productivity dan externality. Okay, cara mencapai pertumbuhan ekonomi. Meningkati input, meningkatkan kecekapan dalam penggunaan buruh. Okay, boleh tengok kat sini. Penggunaan buruh, modal tanah, usahawan. Fungsi productivity. Ni ada kat sini. Mengukur kecekapan, keberkesanan, lepas tu menjelaskan hubungan antara output. Okay, sebelum tu awak kena tahu dulu productivity tu apa. Productivity tu dengan kata lain sejauh mana ni ada kat sini. Daya pengeluaran keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan. Tu maksud productivity. So, formula nak kira productivity, output bahagi input. Okey, apakah kepentingan productivity? Setiap perniagaan mesti dia kena tetapkan productivity supaya hasil barang dia tu berkualiti lah. Ni antara dia. Kepentingan productivity. Nak meningkatkan productivity, peningkatan output, peningkatan keuntungan, peningkatan upah pekerja, peningkatan pendapatan negara dan peningkatan taraf hidup rakyat. Okay, sebenarnya faktor yang mempengaruhi productivity. Tenaga, banyak Ini pun awak kena hafal. Tenaga manusia, sistem dan prosedur, struktur organisasi, gaya kepimpinan, persekitaran pekerja, bahan-bahan, teknologi, kelengkapan modal. Okey, itu antaranya. Okay, untuk penerangan tu awak boleh tengok ada dalam dan dinyatakan dalam jadual ni. Okay, sebelumnya kita pergi pada externality. Okay, ini ciri-ciri externality. Tidak dimasukkan dalam harga pasaran. Menggambarkan ketidakcekapan pasaran, kegagalan sistem harga, kos atau faedah tidak diambil kira, kesan yang berlaku kepada pihak ketiga. Okay, itu ciri-ciri externality dan definisi dia. Okay, externality ni dengan kata lain ialah kesan luaran. Sama ada positif atau negatif. Okey, externality ni terbagi pada dua pula. Dia ada kos dengan faedah. Kos sosial, faedah sosial. Kos ni benda yang negatif, faedah benda yang positif. Contoh sini, dekat sini. Kos sosial ialah kos kepada pihak tiga tidak termasuk dalam harga pasaran. Okey, ni faedah sosial. Contoh. Okey, kalau kos sosial, pencemaran alam sekitar, benda yang negatif. Kalau faedah sosial, memberi faedah kepada masyarakat. Contoh kalau buat kilang. Kalau kos sosial benda negatif boleh berlaku pencemaran. Tapi faedah sosial benda yang baik membuka peluang pekerjaan. Itu contoh kos sosial dengan faedah sosial. Okey. Lepas tu dia ada pecah pada dua pula. Kos sosial dia ada peribadi dengan luaran. Sama dengan faedah juga. Ada faedah peribadi dengan faedah luaran. Okey. Kalau kos sosial peribadi, kos peribadi yang ditanggung sendiri. Kalau pencemaran dia tanggung, dia sakit. Kalau kos luaran ni semua orang akan tanggung. Itu beza dia. Luaran semua orang tanggung. So peribadi diri sendiri je. Sama lah macam cikgu cakap tadi. Faedah sosial, faedah peribadi dengan faedah luaran. Dia ada dua. Okay. So kalau benda yang elok, faedah ni benda yang positif lah, kesan luaran positif. Contohnya benda kilang tadi, faedah peribadi, kesan pada dia boleh membuka peluang pekerjaan atau dapat kerja. Faedah luaran pun boleh diterima sebagai menawarkan peluang pekerjaan. Sebabnya peribadi dapat, orang luar masyarakat semua pun dapat. Okay, jadi itu sahaja untuk tajuk ni. Selesailah
tingkatan 4. Okey, bab 4. Okey, jadi itu saja. Kalau apa-apa tak faham boleh WhatsApp cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.